Hai, selamat sejahtera Doktor. Dari nama saya Leong Zizong dari kumpulan 2 dan ini merupakan rakan sekumpulan saya Tushinta, Iza, Batisha dan Maria. Jadi hari ini kami akan membentangkan tentang perkembangan dan kemajuan dalam bidang genetik. Jadi untuk topik ini kami telah membuat soal selidik yang mempunyai seramai 18 responden. Jadi sebagai pengenalan, ilmu genetik merupakan ilmu yang menganalisis unit keturunan dan perubahan berbagai fungsi fisiologis. Jadi munculnya kejuruteraan genetik yang memanipulasi bahan genetik organisma yang membawa kepada corak keberbagai proses kehidupan. Jadi ia tercetusnya persoalan etika serta agama dalam bidang genetik ini. Jadi untuk objektif soal selidik kami hari ini, pertama untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap aktiviti industri genetik. Kedua, untuk memberi pencerahan kepada masyarakat tentang status perkembangan industri genetik. Yang ketiga, untuk menganalisis kebolehpercayaan masyarakat terhadap aplikasi kejuruteraan genetik dalam mengubah sistem hidup manusia. Okey, saya akan pass pada rakan saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Batisha Bazar binti Husin dan saya akan meneruskan dengan soalan yang pertama. Iaitu soalan pertama ialah apakah latar belakang anda berkenaan responden, dan kami telah kategorikan kepada 3 kategori yang berbeza iaitu bidang medical, bidang veteriner dan sebagainya. Majoriti daripada responden ialah daripada latar belakang veteriner, seterusnya bidang medical dan mewakili satu orang daripada bidang sebagainya. Seterusnya, soalan kedua ialah masih lagi berkenaan responden iaitu berapakah umur mereka. Kami telah kategorikan kepada 3 kategori yang berbeza iaitu 18 hingga 25 tahun iaitu majoriti daripada mereka dalam kategori ini. Seterusnya 26 ke 32 tahun dan kategori ini mewakili sebanyak 22.2%. Seterusnya kategori yang terakhir ialah 33 ke 40% yang mewakili satu orang sahaja. Soalan ketiga kami ialah berkenaan, pernahkah anda melihat gambar ini di mana gambar ini menggambarkan Darwin's Theory of Evolution by Natural Selection, di mana teori ini lagi diperkenalkan oleh seorang saintis bernama Charles Darwin. Dan 100% iaitu 18 responden bersetuju yang mereka pernah melihat gambar ini. Seterusnya soalan keempat ialah, adakah ilmu genetik membantu dalam kehidupan masa kini? 18 responden kami bersetuju bahawa ilmu genetik membantu dalam kehidupan masa kini. Sebagai justifikasinya, next. Dalam satu temubual oleh pihak Astro Awani dan bersama Dr. Ahmad Parviz Gulam Kadi, Timbalan Ketua Pengarah di Malaysian Palm Oil Board beliau berkata bahawa melalui teknologi seperti kultur tisu, jujukan genom dan kejuruteraan genetik, penghasilan minyak kelapa sawit dapat digandakan untuk mencapai hampir kepada potensi teorinya. Jadi ini secara tidak langsung membawa kesan positif kepada rakyat Malaysia serta penggunanya. Tuntasnya tidak dinafikan bahawa ilmu genetik membantu untuk menambah baik kualiti hidup kita. Soalan seterusnya juga berkaitan dengan soalan sebelum ini. Jika ya, sila huraikan secara ringkas. Dan kami telah menganalisa jawapan-jawapan daripada responden dan dapat dikategorikan dalam 3 kategori yang berbeza iaitu ilmu pengetahuan genetik, penghasilan barca berkualiti dan kesihatan keturunan. Bagi perkara yang pertama iaitu ilmu pengetahuan genetik, responden mempunyai pendirian bahawa ilmu genetik dapat membantu dalam masa kini oleh kerana mereka dapat belajar sejarah dan pelbagai teori berkenaan genetik. Jadi mereka dapat mendidik diri mereka dan dapat berfikir secara kritis dengan menilai sebarang kemungkinan perubahan revolusi pada masa kelak. Tambah pula, terdapat responden yang berpendapat bahawa dengan mempelajari ilmu genetik dapat membantu dalam penghasilan bakal yang berkualiti dengan sebagai contoh, kerajaan telah melakukan satu inisiatif selaras dengan peningkatan permintaan terhadap produk tenusa di Malaysia dengan mengadakan satu baka iaitu baka Mahfriwal, iaitu baka sahiwal dan Friesian lembu, dan baka ini telah mewarisi kedua-dua ciri-ciri yang terbaik daripada baka sahiwal dan juga baka Friesian. Akhir sekali, kebanyakan responden mengutarakan perspektif mereka dengan mengklasifikasikan dalam kategori yang terakhir iaitu kesihatan keturunan. Mereka berpendapat bahawa ilmu genetik dapat meluaskan pengetahuan mereka berkenaan penyakit berkaitan genetik serta memudahkan dalam memilih pasangan bagi menghasilkan
keturunan ataupun generasi yang baik. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Fazira. Saya akan teruskan dengan soalan ke-6 iaitu pada pendapat anda, adakah pengaplikasian ilmu genetik ke atas makhluk yang bernyawa adalah satu tindakan yang wajar? Sebagai contoh ialah xenotransplant iaitu pendekaran organ daripada satu makhluk ke makhluk yang lain, terutamanya daripada haiwan kepada manusia. 100% daripada responden kami iaitu 18 orang telah bersetuju bahawa ia ialah satu tindakan yang wajar. Hal ini dapat mengatasi masalah seperti waktu menunggu yang lama oleh pesakit untuk mendapatkan organ yang baharu, serta dapat mengatasi masalah di mana organ yang dipindahkan itu ditolak oleh badan melalui sistem imun badan. Jadi mereka percaya bahawa ilmu genetik dapat membantu untuk kehidupan yang lebih baik pada masa akan datang. Soalan yang ketujuh ialah, menurut anda, adakah xenotransplant akan berjaya pada masa akan datang? 100% daripada responden kami bersetuju bahawa ia akan berjaya. Ini juga telah dikukuhkan lagi oleh Dr. James Locke daripada iaitu seorang pakar bedah di mana dia sangat yakin bahawa tidak lama lagi, dalam beberapa tahun yang akan datang, xenotransplant akan berjaya. Hal ini juga telah dibuktikan pada 2021 di mana organ khinzir telah dipindahkan kepada manusia dan mampu bertahan selama 2 bulan. Ini telah menunjukkan bahawa terdapat banyak penambahbaikan dan juga penambahan ilmu dalam bidang ini. Soalan yang ke-8 ialah, jika diberi kesempatan, adakah anda akan makan makanan yang diubahkan secara genetik? Ini berkaitan dengan GM food iaitu genetically modified food, makanan. Jadi 13 orang daripada responden kami iaitu 66% bersetuju bahawa mereka akan menerima makanan yang telah diubah suai. Ini kerana bagi mereka, makanan ini tidak akan menyatakan sebarang kesan buruk terhadap DNA kita, iaitu genetik kita, dan juga ia dapat bantu untuk mengatasi masalah kekurangan makanan kerana penambah jumlah manusia di muka bumi ini. Tetapi 33% iaitu 95 orang masih meragukan keputusan ini. Okay, soalan 9 berkaitan dengan soalan 8 iaitu bagaimanakah penerimaan rakyat Malaysia terhadap industri GMO iaitu genetic modified organism. Saya bahagikan kepada 2 kategori kerana soalan subjektif. So pada pendapat yang pertama ialah rakyat Malaysia masih belum mempunyai pengetahuan yang mendalam serta kurang yakin terhadap GM food. Hal ini kerana mereka percaya bahawa kerajaan dan juga jabatan agama masih belum mewar-warkan tentang kebaikan GM food dan bagaimana ia mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi kita sekarang. Jabatan agama, terutama sekali agama Islam, iaitu majoriti rakyat Malaysia beragama Islam, tidak cukup meyakini rakyat Malaysia, iaitu terutama sekali yang beragama Islam, bahawa makanan ini adalah halal. Pendapat kedua ialah sebahagian rakyat Malaysia telah didedahkan dan pengetahuan tentang dan berpengetahuan tentang makanan yang telah dimodify. Ini kerana mungkin mereka telah berpendidikan dan juga telah mengkaji sendiri di internet. Okay, seterusnya saya pas kepada kawan saya, Tushinta. Salam sejahtera, salam ukhuwah, salam kasih sayang kepada semua. Saya Tushinta, anak perempuan S. Tanawandan. Nombor matrik saya adalah D20B092 yang akan teruskan menganalisa soalan 10 ini. Jadi soalan 10 dan soalan 11 adalah soalan bertemakan pendapat responden untuk menambah baik dalam ilmu genetik ini. So jadi soalan 10 ini adalah untuk, menurut anda, ilmu genetik yang manakah antara berikut paling memberi kesan terhadap kehidupan manusia? So jadi terdapat banyak ilmu genetik yang boleh memajukan kehidupan masyarakat pada masa akan datang. Pilihan yang terdapat dalam analisa ini adalah ilmu genetik iaitu GMO, xenotransplant, gen cloning dan juga gen cloning dalam haiwan. So daripada sini kita boleh tahu bahawa 50% daripada responden telah memilih bidang rawatan iaitu untuk menghasilkan gen editing untuk merawat penyakit kanser. Selain itu, pilihan kedua iaitu 33.33% adalah dalam bidang penggunaan GMO dalam makanan.
pemilihan ketiga adalah dalam bidang gen cloning iaitu penghasilan klon haiwan. Di sini terbukti bahawa majoriti responden kita memilih ilmu genetik dalam bidang rawatan. Next. Jadi, dalam bidang rawatan, ilmu genetik merupakan kepentingan asas untuk menyelamatkan nyawa. Sebagai contoh, terdapat banyak faedah dengan menggunakan dalam merawat penyakit kanser. Dengan menggunakan revolusi seperti ini, ia telah mendapat kesan yang positif dari pesakit dan kadar kejayaan juga semakin meningkat berbanding menggunakan cara lain seperti kaedah pembedahan ataupun melalui kaedah kemoterapi. Selain itu, penggunaan GMO telah menjadi pilihan kedua responden. Ini disebabkan makanan adalah keperluan asas dan penggunaan GMO telah diperkenalkan dalam industri makanan sejak dahulu lagi. Oleh itu, kebanyakan responden dan masyarakat telah tahu tentang penggunaan GMO ini. Contohnya, penggunaan GMO adalah dalam makanan segera. Walaupun xenotransplant juga merupakan alternatif dalam bidang kesihatan, pada masa kini, xenotransplant ini juga masih dalam fasa percubaan di mana ia tidak meyakinkan masyarakat. Berdasarkan analisa ini, ia dapat membuktikan bahawa kesihatan manusia adalah keutamaan dalam masyarakat ini. Next. Seterusnya, soalan 11 iaitu pada pendapat anda, pada peringkat manakah subjek genetik wajar diwujudkan? So, subjek genetik adalah salah satu subjek yang harus diterapkan kepada semua orang. Ini kerana seiring dengan berlalunya masa, revolusi terus berlaku dalam ilmu genetik sentiasa diaplikasikan dalam kehidupan. Terdapat dalam analisa ini, separuh daripada responden kita iaitu 50% daripada responden kita telah memberi pandangan untuk wujudkan subjek genetik ini pada peringkat sekolah menengah. Pemilihan kedua adalah untuk mengajar ilmu genetik pada peringkat pra-universiti ataupun di diploma, manakala pilihan bagi sekolah rendah dan juga peringkat ijazah sarjana muda menunjukkan purata yang sama iaitu 11.11%. Next slide. Jadi, mengapa semua responden ataupun separuh daripada responden kita memilih sekolah menengah? Sekolah menengah merupakan pilihan utama responden. So, kerana fasa ini adalah fasa yang sesuai memperkenalkan asas ilmu genetik. Minda pelajar lebih mudah menerima dan subjek ini yang akan sesuai diperkenalkan bagi semua jurusan di sekolah ini. Di peringkat prasiswa ataupun di diploma, hanya pelajar dari kursus tertentu sahaja akan diperkenalkan dengan ilmu genetik ini. Manakala bagi pilihan sekolah rendah dan juga peringkat ijazah sarjana muda, merupakan fasa yang terlalu cepat ataupun terlalu lambat untuk diperkenalkan. Di sini telah terbukti bahawa peringkat sekolah menengah merupakan fasa yang sesuai memperkenalkan asas ilmu genetik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Next. Dengan ini, saya ingin membuat kesimpulan bahawa berdasarkan responden yang kita dapat daripada survei ini, aplikasi ilmu genetik telah diserap ke dalam kehidupan seharian dan tidak asing juga dengan penggunaan genetik dari bidang perubatan dan juga nutrisi seperti yang disebut makanan GMO dan xenotransplant. Seterusnya, masyarakat yakin bahawa aplikasi kejuruteraan genetik dapat mengubah kehidupan seharian mereka untuk menjadi lebih baik. Dengan itu, sekian, terima kasih.